sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fi salati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Apa maksudnya? Iaitu daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyapu bau-bau kami semasa hendak solat. Itu dulu Rasulullah, ini menunjukkan sebelum solat tadi Rasulullah menyapu bau-bau para jamaahnya supaya meratakan, merapatkan. Tapi kalau zaman dulu para jamaah dulu memang tak begitu ramai lah. Kalau tuan-tuan nak tahu Masjid Nabawi itu pun 6 tiang ke antara itu yang kawasan Raudah tu. Siapa pergi ke Masjid Nabawi, Raudah tu lah tapak masjid lama sebenarnya. 6 tiang dari mimbar Rasulullah ke makam Rasulullah, 6 tiang dari mimbar Rasulullah ke belakang, itulah kawasan Raudah, dan itulah asal-usulnya tapak masjid lama. Ya, itu. Jadi kalau dulu kecil sikit-sikit bolehlah. Sekarang ramai-ramai takkan imam nak berjalan gitu. Ya dah, nak berjalan sapu sapu bau jamaahnya. Tidaklah sebegitu. Sekurang-kurangnya imam sebelum takbiratul ihram kena bagi tahu, luruskan saf, penuhkan saf orang yang kosong, rapat-rapatkan saf dan sebagainya. Itu adab imam sebelum melakukan takbiratul ihram. Ya, jangan tengok imam makmum lintang pukang, imam pun tu Allahu Akbar. Ada. Jadi kita kena bagi isyarat, luruskan saf dan sebagainya. Kalau sekiranya ada budak-budak, kita letak budak-budak kat mana bahagiannya. Yang lepas kita dah tahu dah, ya. Yang lepas kita dah tahu kedudukan budak dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kalau sekiranya budak-budak tu ada mumayyiz mengetahui kedudukan, bukan mesti dia balik, tak semestinya dia boleh duduk saf dalam saf orang dewasa. Tak, dia boleh duduk saf orang dewasa. Syaratnya kanak-kanak tu mumayyiz, bukan mesti ni balik. Apa mumayyiz? Dia mengetahui batal haramnya. Ya tak? Maka itu tidak diistilahkan. Kadang-kadang kita ustaz-ustaz dulu mengatakan saf tak boleh duduk antara orang dewasa ke orang biasa, kata belum balik, memutuskan saf. Tak ada istilah memutuskan saf. Ya tak? Pasal Rasulullah SAW juga pernah melantik kanak-kanak, ya, yang mumayyiz menjadi imam, bacaannya baik dan sebagainya. Ya, ini sebagai arahan yang jadi sudah hilang tadi. Kat mana tadi? Itu surat berapa yang apa tadi? 130. Ya, 130. Okey, kita sambung balik pada 130. Okey. Meluruskan saf dan merapatkan ruang yang kosong. Yang tiga, jarak di antara kaki kanan dengan kaki kiri adalah kira-kira sejengkal. Ya, sejengkal atau lebih sedikit mengikut lebar bidang dada seseorang tu. Bermakna mengikut bidang antara sedekal ini kadang-kadang terkangkang gitu, ya. Patut-patut kangkang kalau rapatkan sikit, dua tu boleh dia masuk seorang lagi, kan? Pasal tu, jadi dia naklah sejengkal atau lebih sedikit ataupun kira-kira bidang orang tu. Bidang orang tu dia lurus gitu. Berarti dia stabil lah kedudukan tadi. Ya, ini bagi orang lelaki. Tetapi bagi muslimah dia lebih rapat sedikit. Okay. Buku lali atau tomit semua jemaah diratakan atau diselarikan mengikut satu garisan, bukan dikira melalui hujung jari-jari kaki. Nak meluruskan saf bukan dikira dari hujung jari kaki, dijurung dari tomit. Pasal cuba kalau kita katakan tomit kita semua sama, tomit kita semua sama, selari dengan betul kan. Tetapi kalau jari
Jari kaki kadang ada kalanya panjang, ada kalanya pendek. Jadi kalau kita luruskan mengikut jari kaki, bermakna tak dapat lurus tu nanti. Tumitnya akan lari. Tetapi kalau lurus tumitnya, maka buku lali pun sama. Jadi itu dapat straight. Jadi kalau katakan ini line, line untuk soft katakan, sama ada nak samakan dengan garisan belakang ataupun garisan depan. Tumit tadi baru dapat sama. Tak boleh. Sudah tu. Tak kuat. Volume tak? Volume kurang kuat. Okey. Volume boleh kuatkan. Okey. Ini tadi buku lali atau tumit semua jemaah diratakan atau diselarikan mengikut satu garisan, bukan dikira melalui hujung jari-jari kaki. Ya? Okey. Dalil yang menunjukkan ciri-ciri pertama ialah hadis berikut. Ciri-ciri yang pertama tadi, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslimul ladzi lahu dimmatullah wa zimmatu rasuli fala tughfirullah fi zimmati. Maksudnya diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang solat seperti solat kami, menghadap kiblat kami dan menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami, maka itulah muslim yang memiliki amanah serta janji Allah dan Rasulnya. Maka janganlah kamu khianati Allah pada amanah dan janjinya. Ya, jadi apa kata Rasulullah? Apabila seorang ni solat menghadap kiblat sebagaimana kiblatnya Rasulullah dan memakan sembelihan orang Islam, maka dialah apa? Pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dalil yang menunjukkan ciri-ciri kedua ialah hadis Imam Al-Bukhari. Ciri yang kedua tadi iaitu apa? Meluruskan saf tadi. Okey. An Anas radhiyallahu an qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi fa qala aqimu sufufakum wa tarassu fa inni arakum min warai zahri. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu an, beliau berkata, solat telah diikamatkan, lalu baginda menghadapkan mukanya ke arah kami dan bersabda, luruskan saf kamu semua dan rapatkanlah saf sehingga tiada senggang, ya, senggang ke renggang ke, tapi kat sini senggang. Tiada senggang kosong di antara kamu. Bermakna tak ada renggang lah, tak ada kosong, ya. Pasal apabila ada kerenggangan tu, maka syaitan akan masuk di samping tu, di ruang yang kosong tadi. Dan rapatkanlah saf sehingga tiada senggang kosong di antara kamu. Sesungguhnya aku dapat melihat kamu semua daripada belakangku. Itu apa kata Rasulullah. Ini dia seolah-olah dinampak riwayat Al-Bukhari, kitab azan, bab nombor 72, dengan lafaz beliau dan Muslim, ya, dengan makna yang serupa dengannya. Apa maksud kat sini? Pasal itu adab-adab kita sebagai imam itu kita kena, setelah iqamah dilakukan, kita tak boleh terus apa. Dan begitu juga yang lepas iqamah ni sebenarnya dapat isyarat dari imam.
Kan? Ingat tak yang lepas? Iqamah ni dapat isyarat dari imam. Imam kan iqamah. Tapi sekarang ni imam ikut Bilal. Lihat tak? Sebenarnya imam bagi isyarat pada Bilal tadi. Nah, lepas tu apa itu? Iqamah sudah dilakukan, maka imam tadi menghadap kepada jamaah. Ya, ada luruskan saf, rapat-rapatkan saf, dan penuhkan saf ruang yang penuhkan saf yang kosong tadi kan. Itu semua sudah dah lurus, baru dia menghadap ke kiblat semula dan baru takbiratul ihram. Ada. Jadi itu baru kedudukan yang sempurna. Ini dalil yang apa tu? Hadis yang menunjukkan bab yang kedua tadi, meluruskan saf. Okey. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain, salah seorang dalam kalangan kami merapatkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Okay. Hadis tersebut juga turut diriwayatkan dalam kitab terjemahan Riyadhus Shalihin, dalam kitab Riyadhus Shalihin terbitan Jabatan Perdana Menteri, jilid yang kelima, halaman 221, Sunan Abi Daud, Kitab Salat 93 dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ya, 276. Selepas itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menerangkan bahawa maksudnya ialah hadis tersebut memberikan maksud galakkan yang bersangatan supaya saf solat diluruskan dan ruang-ruang di antaranya ditutup, ya, dipenuhkan. Bermakna tiada yang ruang kosong, dipenuhkan. Sebelumnya bau ke bau. Tapi kat sini ada salah satu setengah jamaah dia tanya, Ustaz, jadi kalau kita rapat-rapat nak sujud nanti, jadi kita nak kembang tu tak boleh lah. Ada? Ya tak? Pasal apa kata? Ketika sujud nampak ketiak Rasulullah. Itu ketika Rasulullah solat bersendirian. Kalau kita solat bersendirian, begitulah. Kalau kita solat berjamaah, tak perlu kita janji kita angkat begitu, kena mengena antara siku kawan ke siku kawan dah memadai. Ya, dah memadai. Tak semestinya kita gegang. Jangan pula kita tolak sini, kawan sini tolak, kawan sini tolak. Jadi tolak menolak nanti. Ya dah. Jadi itu tak perlulah kita tolak menolak tadi. Okey. Untuk penerangan lanjut mengenai ukuran lebar buka kaki, sila lihat kitab Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilah tu oleh Dr. Wahbah Al-Zuhaili, juzuk yang pertama halaman 695, di bawah tajuk merenggangkan kedua-dua kaki, apabila beliau mengatakan para ulama mazhab Syafi'i berkata seseorang itu hendaklah memisahkan di antara kedua-dua kakinya dengan kadar satu jengkal. Makruh merapatkan salah satu kaki dengan kaki yang satu lagi tanpa sebarang keuzuran, kerana perbuatan tersebut ialah suatu perkara yang berat dan membebankan yang boleh menghilangkan khusyuknya. Jadi kita lelaki tak boleh kita rapatkan, jangan kita merapatkan kaki dah. Jadi kita tak boleh sekurang-kurangnya sedengkal atau lebih atau separas bidang kita terbukanya kaki tadi, ya. Okay. Hujah yang menyokong ciri-ciri ketiga pula. Ciri-ciri yang ketiga tu jarak di antara kaki kanan dengan kaki kiri, ya. Hujah yang menyokong ciri-ciri ketiga pula ialah kata-kata pengarang kitab Al-I'anatul Talibin, dan dia disunatkan untuk merenggangkan
jarak di antara kedua kakinya sesama sendiri dengan kadar sejengkal. Okey. Berkenaan dengan ciri-ciri keempat, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan satu pandangan yang menggunakan hadis An-Nu'man ini untuk menghuraikan maksud perkara Al-Ka'bu, iaitu mereka berpandangan bahawa maksud dijelaskan dalam ayat yang menceritakan tentang basuhan anggota wuduk, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'baini, ya, maksudnya dan sapulah kaki-kaki kamu dan basuhlah sapulah kaki-kaki kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu sehingga kedua-dua buku lali. Okey. Nanti ya, ini kita terjemahkan. Kenapa basuh dan sapu tadi? Kan? Kenapa basuh dan sapu? Itu arahan basuh dan arahan sapu. Okey? Ini dalam surah Al-Maidah, ayat surah yang kelima, ayat yang keenam. Itu ya. Surah Al-Maidah ayat kelima, surah yang kelima ayat yang ke-6. Cara-cara berwudu. Apa yang kat situ dia kata, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'baini, ya, ila ka'baini. Itu dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6. Apa maksud kat sini? Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu, iaitu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki kamu. Maksudnya sampai, apa maksud kat sini ialah apabila disebut wamsahu, itu menyapu. Menyapu lain, membasuh lain. Tapi kalau biru sikit wa arjulakum ila ka'baini, itu menyapu. Dan apa dikata menyapu? Baca bandingan kat sini antara menyapu dengan membasuh lain. Pasal itu bagi Imam Syafi'i, okey? Bagi Imam Syafi'i dikata, kalau mengikut mazhab Hanafi, Hambali, dikata basuh keseluruhan kepala adalah wajib, kan? Tapi bagi Imam Syafi'i, keseluruhan kepala itu adalah sunat. Ya, pasal wajib, sebab apa wajib? Nabi buat, dikata. Tapi apa yang kata pandangan Imam Syafi'i, Nabi buat ialah bukan hanya sebahagian kepala. Pasal itu kata Imam Syafi'i, sekadar 3 helai rambut pun mencukupi, kan? Pasal itu pandangan Imam Syafi'i ada 3, kan? Sunnah, mustahabun, tata'abuf. Yang sunnah ini yang lazim Rasulullah buat, itu sunnah. Pasal itu basuh keseluruhan kepala kita bagi Imam Syafi'i sunnah. Tapi mazhab Hambali, Maliki, Hanafi dia kata wajib, sebab Nabi buat, itu dia kata wajib. Tapi Imam Syafi'i kata, yang nak Imam Syafi'i sebut hanya yang berada dalam Al-Quran. Yang dalam Al-Quran dia kata apa? Dia kata, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kamu. Itu basuh, ya, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku. Ini basuh, itu dibasuh. Bermakna air, apabila sebut basuhan, air itu sampai meleleh, ya tak? Sampai mengalir, gitu. Lepas tu apa dia kata lagi?
Dan sapulah. Sapu tu bermakna hanya sekadar tangan kita ada air gitu je. Sapu gitu. Itu je namanya sapu. Kalau katakan tak ada air banyak, itu baru basuh nama. Basuh kepala, menyapu kepala lain bezanya. Basuh tangan tadi, air dengan meleleh lah. Sapu tu sekadar menyapu, kan? Tetapi ini kita pandangan yang kat sebawah ni, itu pandangan Imam Syafi'i, ya. Pasal itu Imam Syafi'i ambil di dalam Al-Quran saja. Apa katanya? Kata dalam Al-Quran, ketika kamu nak ambil air, nak solat, waktu isyak, apabila nak solat, dia kata basuhlah muka kamu, ya. Keseluruhan dibasuh bermakna dengan air. Lepas tu basuhlah kedua belah tangan kamu hingga ke siku. Lepas tu sapulah sebagai kepala kamu. Pasal itu kata Imam Syafi'i, sekadar 3 helai pun cukupi. Kata Imam Syafi'i, tak? Itu pasal sebahagian. Lepas tu basuhlah kedua belah kaki kamu hingga ke buku lali. Tak? Itu baru dibasuh. Yang masuk ke menyapu. Okey. Nanti ya kita. Dan 10 kaki-kaki kamu dan sapulah kaki-kaki kamu, basuhlah kaki-kaki kamu sehingga kedua-dua buku lali. Okay. Buku lali ialah tulang yang tersembul. Buku lali tahulah tulang yang tersembul tu, ya. Okay. Yang tersembul pada kedua-dua kaki, iaitu di antara tapak kaki dengan betis. Itu buku lali. Bermakna kita wajib membasuh sampai ke buku lali tadi, ya, bukan tapak kaki saja, ya, ke buku lali. Okey, ke buku lali tadi. Ini berbeza dengan pendapat mereka yang mengatakan bahawa buku lali ialah tumit kaki dan buku lali merupakan pendapat ganjil yang dinisbahkan kepada sebahagian para ulama mazhab Hanafi. Itu bermakna dia kata sampai ke mana tadi? Buku lali merupakan pendapat ganjil dan yang pendapat ganjil tadi dia mengatakan sampai ke betis, dengan betis tapak kaki dengan betis tadi, itu yang dalam buku lali. Ini berbeza dengan pendapat mereka yang mengatakan bahawa buku lali iaitu tumit. Itu bukan. Tumit itu di bawah buku lali, kan. Itu pendapat yang ganjil. Itu tidak mengatakan sebagaimana Hanafi mengatakan sekadar sampai ke tumit itu saja. Namun beliau menjelaskan lagi dalam kitabnya Fathul Bari itu atau syarhu sahih, ya, Al-Bukhari, ataupun kitab azan, dan merapatkan bau dengan bau, kaki dengan kaki di dalam shaf. Bermakna dalam beberapa kitab juga ada disebutkan yang mengatakan rapatkan kaki dan merapatkan bau ke bau. Tentang maksud sebenar yang ingin difahami ialah An-Nu'man bin Bashir berkata, aku telah melihat seorang lelaki daripada kalangan kami merapatkan buku lalinya dengan buku lali sahabatnya yang berada di sebelahnya. Bermakna buku lali kita ni sebagai luar rapat dengan buku lali kawan kita yang satu lagi, ya. Penjelasan ini memberikan kefahaman bahawa perbuatan yang disebutkan itu telah berlaku pada zaman Nabi SAW, maka penghujahan dengan hadis tersebut tepat dalam menerangkan maksud supaya solat dibentuk dan diluruskan. Menekan, dibentuk dan diluruskan. Okey. Jadi apa yang kat sini ada pertanyaan sebelum kita berpindah permasalahan tadi? Yang ni ada pertanyaan?
tak faham. Kalau tak tanya tak faham lah tu artinya. Ada. Bermakna kalau tak faham. Apa yang sebut tadi, okey. Ini berbeza dalam mazhab Syafi'i. Mengatakan kalau kita membasuh adalah kena dengan air. Contoh kalau katakan muslimah ataupun muslimin sebelum memakai stokin, muslimah stokin menutup aurat, dia kena pakai stokin. Apatah lagi ketika tawaf, sa'i semua, dia kena pakai stokin. Kalau tak pakai stokin, dikira membuka aurat. Lelaki tak boleh lah, ya. Tetapi lelaki kalau katakan solat Jumaat pakai biasa, dia boleh pakai stokin. Contoh, ya, pakai stokin. Tetapi sebelum pakai stokin tadi, dia ada air sembahyang. Apabila dia ada air sembahyang, ketika itu dia batal air sembahyangnya. Okey. Kemudian tu dia ni tadi nak ambil air sembahyang, andainya stokin tadi tidak kena najis, ya, tidak kena najis, kena faham antara najisnya kekotoran lain, ya tak? Orang kalau katakan tawaf sana tu di atas lantai, siapa yang pernah pergi umrah tahulah, mesti dia punya tapak kaki hitam kan. Itu bukan namanya najis. Najis ni wujud yang berbau dan sebagainya. Kalau sekiranya tidak kena najis, ataupun kita lelaki hari Jumaat, ya, contoh pergi ke masjid negara ke, pergi ke masjid Syahlam ke, yang kita ni tempat ambil air sembahyang. Sekarang masjid besar-besar ni jauh kan, nak turun jauh lagi, kita nak naik belum tahu dapat tempat tengah lagi, ya tak? Maka kita boleh bawa spray. Nah, bawa spray. Lepas tu tang stokin tadi perlu dibasuh? Tak perlu dibasuh. Hanya kita spray tangan dan kita sapukan atas stokin, bukan tapaknya. Tapak tak perlu disapu, ya. Satu masa nanti kita buat. Pasal dalam kursus haji umrah memang saya tunjukkan. Dalam kursus haji, kursus umrah, semua saya buat praktikal tu. Muslimah ambil air sembahyang dalam telkong contohnya, ya. Pasal apa? Kerana ketika lepas tawaf nak pergi bilik air jauh. Kalau setakat batalnya muslimah kena sekadar kentut, tak perlu nak pergi bilik air, ada. Kalau kata bila muslimah kena keluar sesuatu dari dua jalan selain angin tadi, maka dia kena pergi bilik air. Kena tengok adanya darah haid, maka dia terus tak boleh terus balik ke hotel, tak boleh meneruskan tawafnya, ada. Maka dia kalau sekiranya bukan darah haid, dia boleh basuh dan dia ambil air sembahyang, sambung semula tawafnya, boleh, ada. Tetapi kalau yang keluarnya membatalkan solat itu angin, maka tak perlu pergi bilik air jauh-jauh, keluar dari tempat tawaf tadi, ambil air sembahyang dalam telkong, ada. Pasal itu saya tunjukkan cara tali telkong, cara ambil air sembahyang dalam telkong dan sebagainya, ada. Tak apa, satu masa insya-Allah kita boleh tunjukkan. Okey. Jadi waktu isyak pun sudah masuk. Kalau di mana-mana selalu waktu isyak saya pun berhenti dan saya buka soalan. Kalau ada soalan saya teruskan, kalau tak ada soalan saya terus berhenti. Selalu saya di masjid-masjid, azan dilaungkan menuju waktu bagi lawalan azan, dan saya kuliah saya berhenti. Lepas azan dilaungkan saya buka soalan. Tak ada soalan, tak ada soalan, maka saya terus berhenti. Ada soalan, saya jawab soalan. Okey. Ya. Yang Ustaz beritahu jadi imam tadi tu kan, spray tu, kalau keadaan yang mudarat kan, kalau keadaan yang biasa ni boleh juga boleh. Nanti saya tunjukkan. Pasal itu cara ambil spray, pakai spray tu ada cara dia. Kadang-kadang saya tengok orang pakai spray, kawan dia tak ada tangan, dia spray tangan, lepas tu disapu gitu. Tak betul. Tak, maksudnya mana yang lebih baik,
pada kita ambil semayang yang penuh, Ya. nak keadaan yang biasa macam sekarang lah. Kalau kita kat sini macam ni, eloklah ambil sembahyang penuh. Boleh buat 3 kali sunat dan sebagainya. Ini yang saya katakan, kalau pergi masjid negeri, masjid negara contohnya, apabila kita dah turun jauh, nak naik lagi belum tentu dapat tempat tu. Tak kat ujung-ujung. Ya tak? Jadi dari kadar macam ni, lebih baik kita pakai spray. Tak pergi, tak bergerak jauh lagi. Itu tempat kita. Ada? Itu contoh macam di Masjidil Haram lah. Macam tu. Kalau pergi masjid hari Jumaat pukul 12 pukul 12 atau pukul 11 lah, dah tak dapat masuk masjid dah. Nak masuk masjid pukul 10 kena masuk. Dapat dengar. Tapi apabila batal, terkentut di tengah-tengah masjid tu, keluar lagi, memang tak ada can masuk lagi. Ya, di luar. Jadi itu kita contohkan. Begitu juga di Masjidil Haram. Tetapi kalau dalam keadaan yang mudah macam ini, lebih mudah, kita pakai ini sempurna. Dapat kita sekali 3 kali sunat. Ya tak? Basuh 3 kali sunat, basuh muka. Yang spray ni hanya kita ambil yang wajib. Sekali-sekali saja. Nah, pasal kalau banyak kali, Datuk basah ni nanti. Kapet masjid pun basah nanti. Tak, pasal itu pun sebab apa? Syaratnya, walaupun kita ambil spray tu, syaratnya air tu hendaklah mengalir dan menitik sekurang-kurangnya 3 titik. Pasal itu dia menamakan basuh. Jadi itu pasal tu. Kalau sekadar katakan kita spray cerit situ aja, ya tak? Okey, cantik soalan tu. Sedangkan di Yaumil Mahsyar besok, segala anggota yang kena air sembahyang, dia akan bersinar di Yaumil Mahsyar. Ya tak? Kalau katakan lebih ke situ, pasal itu Abu Hurairah ambil air sembahyang sampai ke ketiak. Pasal segala semua tangan dia di Yaumil Mahsyar akan bersinar besok. Kalaulah kata kita sekadar ambil yang kata Imam Syafi'i 3 helai pun cukup. Kata kalau pakai spray cerit gitu aja, nampaknya di Yaumil Mahsyar besok meter kita tit gitu aja. Ada. Kalau spray semua, barulah bersinar seluruh kepala kita. Ada. Itu yang dinamakan sunat tadi. Ada. Jadi besok ni isteri kita nampak, oh itu suami meter kecil aja tit gitu je. Tapi apabila kita spray semua, keseluruhan kita menyapu, apa salahnya? Ceret sapu tu, mana bersinar satu kepala besok. Nah, itu kena faham. Asal itu kata Imam Ghazali, sesiapa beramal ibadah ambil yang wajib saja, yang sunat ditinggalkan ibarat berniaga pulang modal sahaja. Sedangkan orang berniaga nak untung kan. Jadi walaupun sunat kita lakukan. Boleh? Okey. Ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Muslimah ada apa nak tanya? Ingat minggu depan kita buat tunjukkan pakai spray, boleh? Ambil air sembahyang pakai spray. Okey. Muslimah supaya tahu pasal keadaan di satu-satu tempat kan, jauh dan sebagainya. Ambil air sembahyang dalam dalam telkom. Cara tarik, kalau orang umrah tu orang dalam ihram tarik telkom kena sini tak boleh. Pasal muslimah yang pakai furdah tu tak boleh dalam ihram. Dia kena, jadi macam mana nak cari itu? Tarik itu kalau dalam kursus haji, kursus umrah, kami ajarlah praktikal tu tadi. Okey? Ya. Lepas saya ada tanya Ustaz pasal masalah OKU yang ada dekat sini. Ya. Masalah wheelchair. Okey. Cantik soalan tu. Cantik, ya. Pasal ini pandangan saya di masjid besar-besar, di Masjidil Haram dan sebagainya. Sebenarnya katakan OKU tu baru bicara. Begitu juga di tempat saya, bukan wheelchair aja. Setengah dia orang pakai kontrol tu. Apa? Remote control. Ha? Wheelchair yang ada remote.
ya, macam wheelchair lah, macam kereta di Profesi bergerak. Profesi F. Itu yang pakai kontrol jalan. Kerusi bergerak. Itu pun ada juga. Jadi kalau kita tengok zahirnya tidaklah ada najis, dah cukup dah. Kalau kita nak yakin lagi, usap saja sedikit dia punya dengan kain tu aja, dah cukup. Tidaklah dia mengatakan apa najis dan sebagainya. Pasal apa? Di Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, orang tolak daripada hotel dia, terus masuk ke bilik. Tak ada ke bilik pula, terus masuk ke masjid, semua dalam, tak ada masalah, boleh. Dah. Jadi pasal apa pandangan najis yang menunjukkan ain dia, yang menunjukkan warna dia, bau dia, bentuk dia, itu baru dikatakan najis. Ya, pasal tu kalau sekiranya kita tengok dah bersih, ya, kalau kita agak anak-anak ni ambil kain sapu gitu aja, anak keyakinan dah cukup dah. Masuk, kalau tidak dia susah nak masuk ke dalam. Pasal apa? Sedangkan boleh jadi nak turun naik pun dia susah, kan? Boleh macam tempat saya, kan ada pakai 2-3 orang pakai wheelchair. Kita sediakan, bukan wheelchair yang kontrol tu, dia pakai kontrol sendiri. Maka kita tengok dah bersih, okey lah. Agak apa ni, ada orang tolong bantu, cari dibawa kain, sapu gitu aja, sapu lap gitu saja. Kalau kita bantu dia pun dapat pahala. Kita dapat pahala. Membantu orang susah ni kita pahala. Itu dipanggil apa? Sedekah. Itu sedekah juga namanya. Amal jariah, sedekah. Kalau kita membantu orang sedemikian. Nasib dia macam itu. Sedangkan orang yang boleh bergerak, berlari, berjalan, pemalas nak pergi surau, syukur alhamdulillah orang macam tu mau datang ke surau. Ya, jangan kita singkirkan, kita hormati dia. Pahala kita dapat, hati dia pun seronok rasanya dia datang lagi. Ini yang boleh berjalan, yang belum pun tak nak datang. Orang yang begitu pula kadang dihalang. Pasal tu di tempat saya masjid masuk okey. Maka kalau dia bawa kain ke apa dan nampak ada pasir sikit kan, lap itu je. Dah. Pasal takut pasir itu ke kapet dan sebagainya, itu saja. Kalau boleh datang ke tempat saya orang yang apa tu, hanya kita buat macam nanggap tak ada najis, dah ada pasir dia lap itu supaya jangan kena itu syukur alhamdulillah. Pasal dia mau datang mengimarahkan tempat solat kita, masjid ke surau ke. Pasal yang sebut surau tu kita aja. Sebenarnya surau ini adalah masjid. Apa itu? Maknanya masjid, tempat sujud. Masjid asal sini sajadah, telah sujud, yasjidu, sedang sujud. Masjid, tempat sujud. Itu namanya isi makan. Tapi orang bahasa Arab fahamlah, ya, dia nak menterjemahkan. Musolah, tempat solat, sama juga. Pasal tu di Mekah Madinah semua disebut masjid. Nak buat solat, buat sembahyang Jumaat, masjid jami', itu buat solat Jumaat. Kalau ada semua masjid, kecil masjid. Pasal tu tuan-tuan kalau tahu Masjid 7 disebut Masjid 7, kenapa sebut Masjid 7? Walhal Masjid 7 tu sebenarnya, pasal tu orang umrah memang ada ziarah Masjid 7, memang tak bawa turunnya, hanya diceritakan dalam bas. Kalau turun nanti ramai macam orang nak berlubang. Masjid 7 tu sebenarnya dulu ada 7 lubang, tapi sekarang tinggal 5 lubang. Pasal tempat tu tempat dalam peperangan Hunduk, dalam peperangan Handak dan peperangan Handak, bukan Uhud, yang lain. Dia ada dua peperangan tu, bermakna sebagai kubu-kubu. Oleh kerana satu lubang tu boleh masuk 10 ke 15 orang dan dia boleh solat berjamaah saja, itu dinamakan masjid. Sedangkan waktu hanya lubang-lubang kubu-kubu. Di mana? Peperangan Handak, bukan Tabuk. Lupa lah, saya lupa dua peperangan tu. Okey, boleh Cik
tadi? Pertanyaan tadi. Okey, ada apa pertanyaan lagi? Tak ada. Okey, kalau tak ada, Muslimah ada nak tanya. Kali ini Muslimah soh je. Tahun lepas banyak, bukan tahun berapa? Oh, yang rajin tanya baru sampai. Okey. Setakat ini dulu dapat saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf salah silap saya, terkasar baca, terlajak kata. Yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 9. Oh ya, 9. Besok 10. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidan, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata ala zal majlis. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.